Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda thriller seram dari 2003, bertajuk Willard. Willard Stiles tinggal bersendirian di sebuah rumah agam lama bersama ibunya yang sakit. Bapanya, Alfred Benjamin Stiles, membunuh dirinya bertahun-tahun yang lalu, dan kejadian itu telah menggegarkan ibunya. Dia sering berasa menyesal kerana tidak berada di sisi Willard, tetapi dia memberi jaminan bahawa dia masih mencintainya. Disebabkan kekurangan penjagaan yang betul, rumah itu telah menjadi tempat kegemaran tikus. Selepas kebimbangan ibunya yang konsisten, Willard mencuba pelbagai kaedah untuk menghilangkannya, tetapi tiada apa-apa berfungsi dan masalah masih kekal seperti sedia ada. Willard bekerja di pembuatan Martin Stiles, syarikat yang dimulakan oleh bapanya bersama rakannya Martin. Seperti yang telah diambil alih oleh Martin syarikat daripada bapa Willard, pekerjaan itu kini menjadi mimpi ngeri baginya. Semasa dia muncul di tempat kerja pada suatu pagi, dia menemui seorang lagi gadis Catherine di atas mejanya, tetapi sebelum dia boleh bertanya apa-apa, bosnya Encik Martin memanggilnya di pejabat, dan memaklumkan dia telah menggantikannya. Martin tidak berpuas hati dengan persembahannya dan memarahinya kerana menangguhkan kerjanya, yang menyebabkan banyak masalah kepada syarikat. Dia cuba menjelaskan dan mengatakan dia sibuk mengambil menjaga ibunya, tetapi Martin mencadangkan agar dia menghantar ibunya ke kemudahan penjagaan untuk menumpukan perhatian pada kerjanya. Willard berasa tidak berdaya. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kerana dia tidak boleh berkata apa-apa kepadanya, tetapi memastikan dia akan berhati-hati pada masa hadapan. Selepas pulang dari kerja, dia mendapati seekor tikus terperangkap pada gam perosak yang dibawanya tadi. Memandangkan Willard seorang lelaki yang kesepian, dia memelihara tikus itu sebagai haiwan peliharaan dan menamakannya Socrates. Willard sering menyimpannya di dalam biliknya dan memastikan dia tidak akan membiarkan sesiapa menyakitinya. Semasa pergi bekerja keesokan harinya, dia melihat kereta baharu bosnya di tempat letak kereta. Semasa dia pergi ke tingkatnya melalui lift, Martin muncul dan mengejeknya kerana terliur atas keretanya. Dia bermegah kerana bekerja keras untuk akhirnya mampu membeli kereta itu, dan berkata Willard tidak akan dapat menjadikannya sebesar ini. Martin sekali lagi menjerit kepadanya kerana tidak memberikan kerja yang terbaik, dan menguncinya dalam lift. Semasa dia cuba untuk keluar, Catherine berasa kasihan kepadanya dan membantunya, tetapi Willard pergi tanpa membalas apa-apa. Selepas pulang ke rumah pada hari itu, dia memberitahu Socrates tentang mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Tidak lama kemudian Socrates mula mengoyak akhbar itu, dan ia mencetuskan idea dalam fikiran Willard. Dia pergi ke ruang bawah tanah, di mana dia menjumpai koloni tikus, termasuk seekor gergasi yang dia namakan Ben, dan mula melatih mereka untuk mengikut arahannya dan melakukan aktiviti yang berbeza. Keesokan harinya, dia lewat ke tempat kerja dan Martin memarahinya sekali lagi. Sebagai kontrak yang ditandatangani oleh bapa Willard menyatakan bahawa dia tidak boleh dipecat daripada perniagaan keluarganya, Martin memotong gajinya dan menggesa dia berhenti untuk memudahkan mereka berdua. Selepas bertolak ansur dengan tingkah laku kejamnya untuk masa yang lama, Willard mula merancang cara untuk membuatnya bayar balik. Dia menyediakan kumpulan tikusnya dan membawanya ke rumah Martin, tempat dia memesannya untuk mengoyakkan tayar keretanya. Mereka pantas mengikut arahannya dan mula bekerja, tetapi Martin bangun dengan bunyi bising, dan mereka terpaksa melarikan diri. Semasa Willard pergi ke pejabat keesokan harinya, dia berasa gembira apabila mendapati kereta Martin hilang dari tempat letak kereta biasa. Di dalam pejabat, semua orang bercakap tentang kejadian malang dengan kereta Martin, dan Willard mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan, berpura-pura tidak tahu apa-apa mengenainya. Tidak lama kemudian, kerana keletihan dan tidak dapat tidur, Martin muncul dan memberitahu mereka tentang keretanya. Selepas mendapati dia dalam keadaan sengsara, Willard berasa terharu dengan apa yang dia lakukan terhadapnya, dan secara rahsia mengucapkan terima kasih kepada Socrates. Oleh kerana bilangan tikus menjadi tidak tertanggung di rumah, Willard memohon maaf kerana tidak dapat menjaga mereka. Dia meminta mereka pergi, dan cari rumah baharu, sambil mengikut arahan Ben dan menganggapnya sebagai ketua mereka. Semasa dia bercakap dengan mereka, ibunya terdengar dia, dan menyangka dia bercadang untuk menghantarnya pergi. Sementara itu, Willard mengucapkan selamat tinggal kepada tikus-tikus itu, tetapi mengekalkan Socrates bersamanya.
Semasa Ben juga cuba menemaninya di luar ruang bawah tanah, dia melemparkannya ke belakang, hanya berkata Socrates dibenarkan naik ke tingkat atas bersamanya. Semasa pergi ke bilik tidurnya, dia menemuinya ibu di tangga, yang mula bergaduh dengannya kerana merancang untuk menghantarnya pergi. Keadaannya menjadi lebih teruk dan Willard memberi jaminan bahawa dia tidak cuba menyingkirkannya. Selepas menidurkannya, Willard kembali ke biliknya dan tidak lama kemudian dia disertai oleh Socrates. Ben juga muncul di dalam bilik. Willard melemparkannya kembali ke ruangan bawah tanah, tetapi mendapati dia kembali pada waktu pagi. Selepas menghantarnya pergi, Willard pergi untuk memeriksa ibunya, tetapi mendapati dia mati di tangga bawah tanah manakala tikus menutupi badannya. Memandangkan ibunya dibawa pergi oleh paramedik, Willard ditinggalkan bersendirian di dalam rumah. Dia berkongsi perasaannya tentang ibunya dengan Socrates, dan mendedahkan dia satu-satunya kawan yang dia ada. Willard memperkenalkan Socrates kepadanya, kerana tidak ada orang lain yang muncul. Tidak lama kemudian, Catherine datang dan bersimpati dengannya, memastikan untuk menjadi kawannya pada masa dia memerlukannya. Semasa mereka bercakap, peguam keluarga Willard muncul dan memberitahunya bahawa bapanya berada di bawah banyak hutang, jadi ibunya membiayai semula rumah untuk membayar balik. Oleh kerana bank boleh menuntut semula rumah itu pada bila-bila masa, dia mencadangkan untuk menjualnya, tetapi Willard tidak bersetuju dengannya kerana dia tidak mahu menjadi gelandangan. Dia marah dan mula menjerit kepada peguam, enggan meninggalkan rumah, tetapi dia menenangkannya dan meminta dia melawatnya selepas perkhidmatan ibunya, supaya mereka boleh membuat rancangan lain. Semasa dia pergi, Willard melihat dia bercakap dengan Martin, dan mendapati dia bekerja untuk kepentingannya. Selepas pulang ke rumah, dia mendapat tahu tikus telah mengambil alih tempat itu. Sebelum dia boleh melakukan apa sahaja, Catherine muncul semula dan memberitahu dia mendapati dia seorang diri di rumah ibunya perkhidmatan dan sedang berfikir untuk membantunya. Dia memberinya seekor kucing, mengatakan dia akan menjadi miliknya teman dan akan membantunya dalam kesedihannya, tetapi ia menakutkan Socrates, yang bersembunyi di dalam poket Willard. Walaupun Willard tidak mahu memeliharanya kerana tikus, dia dengan berat hati mengambilnya dia masuk sebagai Catherine menegaskan. Di dalam kucing menjadi takut kepada tikus semasa mereka cuba mengejarnya. Dia berlari ke ruang bawah tanah dan cuba melarikan diri, tetapi diserang oleh Ben dan rakan-rakannya. Semasa Catherine pergi, Willard menghabiskan masanya sambil melihat foto keluarga lama, dan berkeliaran di sekitar rumah. Di dalam bilik ibunya, dia menjumpai sampul surat mengandungi barang-barang ayahnya, yang ditemui pada mayatnya. Ada jam tangan lama, dompet dengan kad dan gambarnya, cermin mata, dan pisau yang masih basah dengan darah. Kesal dengan keadaan itu, Willard cuba membunuh dirinya dengan pisau, tetapi Socrates menghalangnya. Ben, yang nampaknya cemburu dengan persahabatan Willard dengan Socrates, muncul sekali lagi biliknya, dan Willard mendapati dia telah mencipta laluan rahsia melalui kedai. Sebagai Willard cuba menakutkan Ben, Socrates menghalangnya, tetapi dia mendedahkan Ben mesti belajar pengajaran kali ini. Dia menutup laluan rahsianya, tetapi Ben berada di dalam biliknya semula pada keesokan harinya. Willard sedikit kecewa kali ini, kerana lubang di dinding masih tertutup, tetapi ia tidak dapat menghalang Ben daripada melawat biliknya. Kali ini, Willard membawa Ben dan Socrates ke pejabat dengannya. Selepas menyembunyikannya di dalam bilik simpanan, dia pergi ke mejanya, di mana dia menemui surat penamatan daripada Martin. Kesal dengan surat itu, dia melawat pejabat Martin dan berdebat dengannya kerana memecatnya daripada perniagaan keluarganya, tetapi Martin tidak bersetuju dengannya, dan mendakwa syarikat itu adalah miliknya dan bukannya bapa Willard. Walaupun kontrak menetapkan dia daripada menamatkan Willard, Martin tetap teguh dengan keputusannya, mengetahui bahawa dia tidak mampu untuk mengupah peguam. Dia mencadangkan Willard harus menjual rumah itu kepadanya, yang akan menjadikan dia cukup wang untuk mencari tempat tinggal yang lebih murah dan meneruskan kehidupannya. Selepas tidak menemui jalan lain, Willard bersetuju untuk menjual rumah itu, tetapi merayunya untuk membenarkan dia mengekalkan pekerjaannya. Sementara itu, Puan Leach, yang pergi ke storan untuk mengumpul beberapa barangan, mengesan Socrates dan mula menjerit kerana ketakutan. Mendengar suaranya, Martin dan Willard bergegas ke storan, tempat dia memberitahu mereka tentang melihat seekor tikus.
Martin tidak lama lagi menemui Socrates dan membunuhnya dengan tongkat, sambil menonton Willard dan Ben yang tidak berdaya. Apabila semua orang pergi, Willard menangis kerana kehilangan rakannya, tetapi kemudian merancang untuk membalas dendam. Dia dan Ben mengumpulkan tikus dan mengangkutnya ke pejabat Martin melalui van pejabat. Semasa tikus menyerangnya, Willard berhadapan dengan Martin kerana mencuri perniagaan daripada bapanya, yang menyebabkan dia membunuh diri. Dia juga memarahinya kerana kelakuannya yang tidak dapat ditahan, dan mula memukulnya kerana membunuh satu-satunya rakannya, tetapi Martin menyerangnya dan melarikan diri. Willard cepat-cepat bangun dan menemuinya di dalam lift, kerana tikus membunuhnya. Semasa lift turun dengan mayatnya, Willard mengucapkan selamat tinggal kepada Ben juga. Selepas pulang ke rumah, dia mula kalis tikus, dan mengelak setiap cara yang mungkin sambil membunuh mereka dengan kawalan perosak. Keesokan paginya, apabila dia bangun keletihan dari kerja semalam, dia menjadi takut untuk melihat anggota polis di luar rumah, dan menghabiskan sepanjang hari bersembunyi daripada mereka. Pada waktu petang, Catherine tiba dan memberitahunya tentang pembunuhan Martin, mendedahkan dia telah dibunuh oleh serangan haiwan. Willard tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan, kecuali dia mahu untuk pergi keluar untuk mengambil sesuatu untuk dimakan. Semasa dia mendapatkan kotnya, dia mendapati ia basah dengan darah, dan bergegas ke atas untuk menukarnya, sambil memintanya menunggu. Sementara itu, tikus mula masuk ke dalam rumah dan Willard menjadi takut untuk melihat Ben lagi. Dia berlari keluar bersama Catherine, tetapi mendapati tikus telah koyakkan tayar keretanya. Sebelum dia dapat jumpa cara lain, polis tiba dan dia bergegas kembali ke dalam rumah, di mana dia diserang oleh tikus. Willard melihat Ben di dapur dan cuba menangkapnya dengan perangkap tikus, tetapi dia melarikan diri. Anggota polis terdengar dia bercakap dengan tikus, dan menelefon hospital menyangka dia ada hilang akal. Mereka melihat banyak tikus di dalam rumah, dan menghalang Catherine daripada masuk untuk menyelamatkannya daripada dimakan hidup-hidup. Catherine menganggap Willard adalah orangnya bertanggungjawab atas pembunuhan Martin. Sementara itu, dia cuba melarikan diri melalui tingkap, dan meminta pertolongannya, tetapi dia menolak. Willard bergegas ke bumbung tetapi diserang oleh Ben. Semasa Catherine dan polis berdiri di luar rumah, mereka melihat dia bangun semula dan membunuh Ben. Akhirnya, Willard berada di kemudahan pemulihan, tempat dia berkawan dengan tikus lain seperti Socrates. Dia mendedahkan tingkah lakunya yang keliru hanyalah penutup dan mula merancang untuk melarikan diri. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.